baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza saja. Saya tak pernah buka apa-apa tabung untuk pergi Gaza saja. Saya tak pernah buka apa-apa tabung untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Saya pergi dengan duit saya sendiri. Dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak boleh sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, adiknya saya, yang berkawan dengan itu. Penipu, harap pergi kopiah, mangkuk, semua lah. Kalau saya ulang, saya pun dah lama tak sebut perkataan-perkataan tu. Memang banyak lah, memang terkejut juga saya kena maki kali ni. Boleh tahan Dajjal tu tak payah sebut lah. Jadi semua soalan tu dia menyangka saya bawa duit Malaysia. Saya tak ada bawa duit sesiapa, tak ada bawa duit satu sen pun pada duit kutipan. Saya tak pernah buka tabung Gaza. Tak pernah buka tabung Gaza. Collect duit Gaza ni orang lain. Dan adik Nuri ketua, tuan-tuan boleh check sendiri. Dan setakat ni apa yang update, yang orang cerita dia dah belanja mungkin 1 juta, kata kalau tuan-tuan baca 1 juta untuk makanan. Nah itu. Kemudian dia nak buat ni, buat slide-slide. Sebenarnya saya pun ada slide-slide apa pembangunan saya nak buat kat Gaza begitu gini. Tapi slide tu tak menggambar kita buat apa kat sana. Jadi duit 20 juta tu setahun. Tahun depan juga kenapa Ustaz Zul wakil Ebit Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Ebit dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita mesti survey. Jadi dia kata dia ada beri proposal, ada beri kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahu lah tuan-tuan, kes ni saya kira mudah lah. Kalau kali 40, kali 4 $160. RM160 $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama, lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-puan berbisnes, berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang bagi quotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mic, ada restoran, selalu puji bagi Allah, ada 3 restoran dah 5 tahun, ada mic 22 mic, Ilius mic. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas, jadi benda tu bukan perkara yang wajar. Sebab satu barang kita minta quotation sampai 30 tempat. So kita akan ambil yang terbaik untuk paling jimat. Tapi saya tak soalkan dia letak harga begitu, kenapa
Mungkin ada sebab-sebab tersendiri dan saya yakin, saya pun tak kisah, mungkin ada kos-kos yang lain-lain, mungkin dia dapat harga barang tu pun mahal sebagainya, saya tak tahu. Saya pun tak nak pergi ke bahagian tu, bukan tugas saya. Cuma sebab itulah benda tu tak ada, kita tak terima proposal, bukan proposal, harga barang pada yang dia letak $40, kita dapat harga $20. Tu soalan nombor satu. Bala-bala WhatsApp tak bala WhatsApp ni biasalah kan. Kadang isteri WhatsApp banyak isteri, 20 WhatsApp isteri, suami balas sekali je, boleh tahan teruk suami. 20 WhatsApp, suami balas satu je. Anak WhatsApp 20, balas satu je, ayah balas satu je. Jadi kalau isteri pun boleh tak balas WhatsApp, jadi orang lain kalau tak balas WhatsApp memang minta maaf lah, jangan kecil hati. Kemudian, kenapa tim Ustaz Ebit mampu keluar bersia-sia tapi tak update selama sebulan di Cairo? Baik. Jadi sepanjang kami di Cairo sebulan, asalnya niat saya, biasa beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu, niat yang memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang kepada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli barang perubatan yang berapa trailer, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor 1. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih. Saya ni orang yang tak nak letak tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak. Kedua, saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Satu jalan pergi ke Gaza ni, pintu Rafah. Itu satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah cerita panjang. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza. Yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak isytihar berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang. Saya cuma nak serah barang, saya nak balik. Sampai sana sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu bila kita sampai ke Egypt ni, nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem untuk jaga keselamatan orang luar. Jadi sebelum masuk kita kena serah nama pada polis. Jadi pergi ke polis, apa tujuan pergi sana? Jadi saya tak boleh letak Gaza sebab saya belum dapat kelulusan untuk pergi Gaza. Jadi saya kena melalui turis yang terkenal lah, Ustaz Majidi kat sana. Uruskan kita punya turis, minggu tu kita kena pergi beberapa tempat. So tempat tu bukan bayar mahal pun. Kita bayar macam sekitar dah hotel kat sini, kat sebelah ni ada tempat apa nama tempat tu? Firaun punya tu, Firaun. Lepas tu dah sebelah tu saya tu ada makam Imam Syafi'i. Saya pergi makam Imam Syafi'i. Takkanlah selama ni kita ikut mazhab Syafi'i, tiba makam Imam Syafi'i kat sebelah tak boleh pergi tengok, kita kena duduk kat hotel. Taklah. So sementara seminggu tu memang saya mesti, kena ikut jadual. Ada polis yang mengiring kami lambas, kami kena penuhkan jadual seminggu tu, sementara dapat kelulusan untuk barang dan juga sementara dapat kelulusan kalau ada rezeki sampai Rafah atau ada rezeki masuk Gaza. Asalnya saya niat dalam 10 hari sebab ayah saya masa tu dah mula sakit, saya niat cuma 10 hari. So begitu soalan nombor 2. Jadi isu berjalan tak ada masalah. Dan kalau nak tahu, isu berjalan tu memang sesin pun tak ada pakai duit orang lain. Pada mula memang pakai duit saya sendiri dan juga kawan-kawan rapat yang memang kawan-kawan baik saya yang tak nak nama mereka pun disebutkan. Kemudian ketiga, kenapa beli barang di Cairo sedangkan barang boleh beli dekat Gaza? Jadi sebenarnya soalan ni tak wujud dan tak patut wujud sebab yang sesatunya NGO yang boleh masuk ke sana dan diisytiharkan oleh dunia, Egypt Red Crescent. Memang seluruh dunia ada Bulan Sabit Merah. Maaf saya sebut, kita kalau NGO lain ni, Masya Allah, tahniah, apa usaha pun tak boleh pandang kecil. Walau bagi satu posen, bagi setengah kurma pun Nabi kata boleh selamat pada api neraka. Tapi Palestin, Egypt Red Crescent memang diorang yang dibenarkan masuk masa pada dulu. Kalau turut bom ni yang dia boleh sumbang berpuluh-puluh ambulan diorang untuk selamatkan orang semua, memang diorang dibenarkan. Dan diorang yang telah disahkan oleh dunia, maksudnya dia tak ada sebelah ke mana-mana, tak ada apa-apa, memang dia tolong. Kalau tuan-tuan masuk dekat sana pun tengok macam mana bangunan-bangunan, sekolah-sekolah Palestin Red Crescent bukan biasa-biasa lah, memang luar biasa lah bantuan ni. Memang secantik hospital, memang betul-betul nampak lah. Dan dia memang organisasi yang kukuh dan dia bukan tu. Jadi sebab tu bila saya serah tu, saya memang yakin lah dia memang selalu masuk. Cuma barang saya masa tu disuruh tunggu barang pada Dubai dengan Qatar. Bayangkan negara-negara besar semuanya memang melalui proses tu, melalui Egypt Red Crescent. Jadi tak ada timbul isu tu. Dan kalau berat jugalah kalau kita buat tuduh tu, kalau dia orang boleh dakwa kita, lagi teruk lah kita. Lagi teruk lah kalau kita syak pada NGO yang macam tu punya usah. Sebab apa beli barang tu, masa tuan pun tengok sebahagian pada video saya jumpa orang kat dalam. Banyak orang kat dalam ni, dia tak ada orang kat dalam Gaza ni. Banyak benda contoh saya jumpa satu adik. Ada video tu pun, saya tak perasan video tu. Saya jumpa adik tu tak ada, dia kanser, ada ubat telinga. Dia kata cuma ubat tu ada kat Egypt.
Banyak ubat tak ada. Jantung, nak stand jantung tu cuma ada kat luar. Sampai dia kata doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti. Sebab tak ada injap jantung, tak ada. Banyak barang dia orang tak ada. Dia orang kalau nak order lift meletup, nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Jadi kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu, dan saya tahu barang tu akan sampai, cepat atau lambat akan sampai. Jadi memang itu niat saya yang pertama, so saya belilah barang kat Egypt. Jadi itulah dia punya apa? Dia punya tu. Jawapan dia. Jadi tak ada masalah beli kat Egypt. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, ada orang tanya tak beli kat Gaza. Saya beritahu, saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori. 2 trailer, 2 lori. 2 trailer ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji barang tu semua masuk. Jadi tak ada masalah. Penuh kan nampak trailer. Segala puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula dia post semua barang yang dia orang hantar yang banyak tu, berlori-lori tak berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, Egypt Red Crescent. Takdir tu barang saya nampak dulu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak ada stiker tu. Memang barang-barang saya. Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya semua sekali lah yang memang dekat dengan saya. Mana barang-barang tu nampak tu. Memang barang saya dekat. Nak jadi takdir, Allah nak buat. Semalam ada keluar post kerajaan Mesir dan juga Egypt Red Crescent punya banyak barang pada Dubai, Qatar. Nak banding barang saya dengan banding barang dia orang, tuan-tuan kira tu Qatar tu Dubai. Dengan nama Qatar dengan Dubai pun memang bukan kita punya ni lah. Bukan level-level kita lah bantuan macam tu. Tapi itu pun barang kita nampak jadi mula-mula dalam video. Kalau tuan-tuan boleh tengok je dekat kerajaan negeri Mesir, ada tunjuk gambar saya pula masuk takdir Allah, nak jadi takdir lah. Saya pun tak minta, tak tahu, tak sangka ada orang tag saya, rupanya ada barang-barang saya dalam tu. Ada barang-barang saya dalam yang masuk. Jadi yang kat Gaza saya dah beli banyak juga, dekat Egypt pun saya beli juga. Jadi tak ada syak lah. Tak ada syak. Jadi tak ada mana lebih baik, mana ada rezeki kita buat. Ada jalan sini kita buat, jalan bantu begini kita buat. Semua ada kebaikan. Ada orang kata begini, barang kat Egypt dah tentu duit tu duit Egypt. Kalau dekat barang kat Gaza, dah tentu duit kat Gaza tu duit Israel. Mungkin ramai orang tak tahu, duit kat Gaza semua sekali pakai duit Israel. Memang barang semua, kebanyakan barang semua daripada Israel. Memekal utama Israel, duit daripada Israel. Semua barang pada Israel. Kecuali mungkin makan makanan, tanaman yang lain semua daripada Israel. Kalau barang medik memang kena tunggu kudusan daripada Israel. Semua barang Israel. Duit pun duit, apa nama duit dia? Duit Israel apa? Duit shekel. Ramai tak tahu, sana pakai duit shekel. Dia tak ada duit Palestin, duit shekel. Pakai duit shekel, duit Israel. Jadi saya beli kat Gaza, saya ulang lagi, saya juga beli dekat Egypt. Alhamdulillah kat Egypt pun sampai, saya pada awal tak syak. Sebab tu saya macam heran, orang dah, maksudnya tuan dah lama duduk sana, tapi tuan macam heran bila barang masuk, barang tak masuk, rosak, busuk. Dia perkataan tu langsung tak patut diucapkan. Apa bukti barang dibeli berjaya masuk Gaza atau masih tersadai? Yang tadi saya dah jawab lah. Tuan boleh tengok kat Facebook page kerajaan Egypt. Kerajaan Egypt ni kerajaan besar betul lah, kerajaan ni bukan kecil-kecil. Jadi kalau dia tepus saya tu memang bukan saya rancang lah, memang Allah Ta'ala tentukan. Kelima, kenapa biadab dalam layanan pada wakil Malaysia yang sambut siap sound lagi tak bagi buat live? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam. 21 jam. 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia, Encik Syahbudin kat sana, memang dia bantu pada mula sampai habis, dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah, bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk je sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam 8 jam, jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kereta kebal. Memang jalan tu tak boleh, memang itulah jalan dia. Memang ada jalan lain lah, memang kena iring kereta kebal kalau tetamu pada luar, sebab melibatkan negara lain kan. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 jam, 12 kereta kebal. Maaf, 12 kereta kebal. Jadi kami tandas pun tak sempat pergi. Tandas tak sempat pergi, makan tak sempat makan. Bayangkan 21 jam duduk dalam van tegak itu. 21 jam tegak. Tapi semangat nak tolong orang ni sampai sakit. Saya kalau tak dah teruk dah tu 21 jam, memang saya tak tahan dalam kereta 21 jam. 21 jam dalam kereta. Tuan boleh bayang macam mana. Saya dah lama tak naik 21 jam. Yalah, dulu selalu naik lori berdakwah semua, sekarang tak ada dah 21 jam naik van tegak, lalu jalan ni tak boleh lalu cancel, tukar jalan padang pasir, jalan tentera sama 21 jam.
Allahu Akbar, 21 jam. Sampai 21 jam, sampai kat sana turun bas. Memang proses dia saya ringkaslah, turun bas. Dan saya tengok Nadia letak video tu. Dan memang kalau saya masa tu dah 21 jam, masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1:30 pagi. Jadi saya fikir saya belum sampai maghrib isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak semayang tu memang saya nak kejar semayang. So memang saya terus pergi sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadia mungkin dia cakap saya tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya mesti salam, saya tegur, orang beri salam, saya jawab salam. Saya betul-betul tak perasan kalau Nadia ada dia pun, saya duduk sebelah saya pun cepat ada ucapan daripada Ekres Selamat datang. Lepas tu saya cepat pergi solat. Dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua saya tak tengok. Tapi memang bukan saya tak ada. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-puan ikut bantuan kami kat Malaysia pun, memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Masuk buruk tiba ada macam-macam benda-benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang macam ni, kadang ada orang datang-datang tiba peluk saya begitu begini. Kan benda tu macam kalau tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan orang tu kena saya pun. Jadi tiba-tiba. Jadi benda tu sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang, saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan-tuan yang kenal saya puji bagi Allah, saya cuma akan masukkan perkara yang positif kat Facebook dan Instagram saya. So bagi saya Facebook, Instagram ni ramai orang letak suka-suka. Macam isteri masak, letak gambar kepuasan untuk dia masak, happy. Walaupun tak ada orang like pun, tak ada orang view, dia suka nak letak. Banyak isteri-isteri kita letak. Jadi dia happy macam tu, okey lah. Jadi tak ada dosa pun, bukan benda yang haram pun. Bagi saya pula, Nabi sebut siapa mula satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mulakannya. Jadi saya pun ambil yang tu. Dan Nabi pun sebut ada sedekah sembunyi, sedekah terang-terang. Dua-dua tu dibenarkan dan tak ada kata haram pun. Jadi banyak yang orang persoalkan saya ni soal ikhlas. Ikhlas ni urusan Allah SWT. Memang ikhlas ni bukan langsung persoalan kita semua. Jadi memang tak ada biadab lah. Memang kita datang atas pelatih recreation, dia orang sambut kita. So memang kita terus melalui beliau, begitu dia nasihatkan. So kita memang tak boleh macam pergi sana pergi sini. Memang banyak, bila sana banyak NGO-NGO datang masa kita kat pasir recreation ni. Banyak macam-macam orang, saya tak nak sebut lah, yang datang untuk supaya kita ikut dia pergi sana sini. Maaf saya sebut, saya cuma ada 3 hari. Dan kat sana saya nak kerja misi, tinggal, maaf saya sebut, doktor kata ada berapa hari lagi, 10 hari masa tu. Jadi saya nak sempurnakan misi dan saya kena cepat balik. Itu nasihat daripada kedutaan Malaysia pun. Saya tak boleh ke sana sini, tempat-tempat perang, bukan tempat jalan-jalan, tempat makan, tak. Kalau tuan-tuan tengok pun tahu memang daripada sebelum masuk tu nampak ada rumah meletup-letup. Bukan dalam Gaza, sebelum masuk daripada Mesir tu. Sebab tu jalan tu semua memang dikawal dengan tentera semua sekali, penuh checkpoint. Kita kat negara kita mana nampak checkpoint tentera ni, betul-betul memang tempat perang, bukan cerita TV, betul-betul. Jadi memang kita ikut nasihat yang dia suruh, dan itu saja. Saya ikut apa yang telah diberitahu pada saya. Kenapa biadab dah selesai kan? Jadi saya tak biadab, saya 21 jam, saya pun tak ada tolak sesiapa salam atau tegur saya pun tak perasan kalau dia rasa begitu. Kemudian apa keperluan bina rumah anak yatim? Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah anak yatim, ada satu rumah khas besar untuk semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun punya banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan. Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing lah. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu atau saya memberi. Kenapa susahkan kerja NGO lain dengan pembayaran ratusan ribu dolar pada syarikat halal? Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan terlebih sangat dah. Ni memang bukan sikit-sikit yang terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal. Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui kedutaan Malaysia. Kalau tuan-puan dengar live Nadia sendiri dengan Firdaus Wong semua sekali, antara live yang disebut nak masuk Gaza cuma ada satu-satunya jalan, saya ulang ayat beliau. Satu jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-tuan boleh ingat kalau nak masuk Gaza,
semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile Osman. Lepas tu saya tak sebut, tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada pernyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza, kalau dia kata kalau Ustaz Ibit tanya, saya beritahu. Dia tak tanya, dia cakap dalam live tu lah. Jadi namanya Mile Osman. Baik, sebelum saya datang, saya dah call Mile Osman tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak. Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang, RM400,000. Jadi saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk, begitu. Saya pun urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses tu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Memang dia akan masuk setahun sekali atau 2 kali. Dia akan bawa beratus NGO. Mile Osman antara yang lead juga, yang bawa semua lah orang Malaysia sebelum ni. Kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut, yang mereka tumpang NGO, mungkin mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa tu dia tahu. Satu kepala RM50,000. Satu kepala RM50,000. RM50,000. Tuan-puan kira lah, RM50,000. RM50,000. Ada yang tanya RM50,000. Jadi RM50,000. Jadi yang saya uruskan ni, kami melalui Kedutaan Malaysia. Dia nak masuk Gaza ni, ada 2 kelulusan penting. Masuk Gaza ada 2 kelulusan penting. Satu, kalau tuan-puan nak pergi Gaza, biasa kita kongsi semua, tak ada sembunyi. Nak masuk Gaza ni ada dua kelulusan penting. Satu kelulusan kerajaan negeri Mesir. Kedua kelulusan tentera. 2 tu wajib. Dapat satu, dengan happy lagi ada kelulusan kedua tentera. Jadi yang saya tunggu paling lama, yang sekarang tim dekat sana, Kepri, siapa semua sebelum ni, dia orang tunggu kelulusan pertama ni. So kelulusan pertama dia orang tak dapat lagi. So Kedutaan Malaysia sini beritahu kali pertama, segala puji bagi Allah, kali pertama dia orang urus, dan kali pertama lulus. Kali pertama lulus, dia orang pun tak sangka. Dia orang submit tu cuma submit je. Sebab benda tu memang tempat perang, bukan boleh suka-suka nak masuk-masuk. Saja cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari sembahyang hajat, doa, semesti saya ringkas, tak ada cerita pasal sembahyang hajat tu, doa dengan Allah. Tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri, daripada Malaysia, apa semua situ, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Saya puji bagi Allah, jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit. Memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar, tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni, daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian, jadi dia beritahu saya bayar dekat halal berapa? Ratusan ribu ringgit. Jadi saya tak ada bayar kat halal tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal halal tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, saya tengah siasat lagi, saya tak tahu halal tu apa. Jadi Kedutaan Malaysia, last sekali ada satu syarikat yang memang turis, nama dia, saya kongsi dengan tuan-puan, lagi tuan nak masuk dia, dia syarikat ni. Dia tak macam tadi RM50,000. Dia kata RM50,000 tu untuk bayar barang-barang perubatan dan boleh masuk. Saya kata tak boleh kurang sikit ke? Dia kata tu derma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu jangan risau, tuan masuk, tuan nak apa kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar apa, semua boleh. Jadi kita macam saya bukan orang macam tu. Saya bukan nak ambil gambar. Saya ambil gambar memang saya nak ambil, tapi saya nak benda tu betul-betul terjadilah. Saya tak nak macam ambil gambar dah, ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah, tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat, Kedutaan Malaysia. Dan Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua. Betul ikhlas, baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan tentera kami tak dapat. Kali pertama dapat kelulusan, menangis, happy. Saya dah nak balik, saya call semua sekali, saya beritahu saya dah nak balik. Saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik Malaysia. Dia orang pun cuba bantu dan tanya-tanya juga, rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang di-assign oleh ketenteraan sana untuk bawa. Tempat tu bukan macam tempat cuti, jadi bukan semua yang nak bawa lesen, nak bawa bas ke sana, bukan calon orang. Memang tempat perang. Jadi sampai ke kedutaan, saya tak sangka saya nak balik. Ingat nak jumpa, just nak cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, ustaz ni ini ejen perisikan tentera Mesir. Ini ejen perisikan tentera Mesir, dia nak bantu ustaz. Jadi alhamdulillah kita pun pergilah melalui Lucky Tour. Nama syarikat yang bawa kita ni Lucky Tour.
Dan cas laki tua ni satu orang tadi 50,000 satu kepala. Yang ni laki tua cas kita $2,500 bersamaan dengan lebih kurang $10,000. $2,500 samaan dengan $10,000. Jadi tadi $40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 3. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ni jadi $10,000 je satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi, nak risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar, bagi saya $10,000 tu besar, sangat besar. Tapi bagi saya tak apa. Bagi saya tak apa. $10,000 dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Kedutaan beritahu ni khas untuk kenderaan. So kenderaan kita masuk tu semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 laki tua nama RM10,000. RM10,000. So sebenarnya saya dah buka jalan yang lebih mudah untuk semua Malaysia yang lain nak pergi. Kita melalui kedutaan Malaysia. Nak tahu tak apa yang lebih gembira, bahagia? Semua siapa ni Mile of Smile tadi dan juga apa yang lain-lain, dia orang pun ada call kedutaan Malaysia supaya membantu mereka. Ini macam rezeki, bukan macam memang ajaib lah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk, nak bantu. Macam rezeki tau, macam tak sangka rezeki macam tu. So apa lagi soalan-soalannya? Jadi saya tak ada bayar lebih tinggi sehingga menyusahkan NGO lain tu. Dakwaan yang fitnah dan melampau. Didoakan tapi dia orang dah balik dan melampau gitu. Sebab saya berapa lama kita bayar mahal tu memang dalam kata lain memang penipu, 33 hari melampau, zalim. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 main tahajud. Daripada 50,000 satu kepala jadi 10,000. Bukan saya kedutaan Malaysia berusaha kat sana. Saya menjadi main duha ramai-ramai sekali. Main masing tapi dia sekali panggil. Main tahajud pulang maghrib. Program macam betul-betul macam program. Dan saya berdoa untuk orang masuk. Ibadah macam program keluar tablik. Memang kena masa ni kita bawa dengar ibadah macam keluar tablik tu sama. Tok Aziz saya dengar balik ke Kepris pun belum berjaya, tak lulus lulusan pertama pun belum dia dapat lagi. Jadi saya doakan tapi dia orang dah balik mungkinlah sebab ada urusan. Saya ambil masa lama. Berapa lama kita kat sana? 33 hari. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 semain tahajud Jumaat. Tak pasti cerita pula dia orang lah muda-muda ni. Pukul 2, pukul 3 semain subuh, kuliah subuh. Hari semain duha ramai-ramai semua sekali. Bukan masing-masing lah tapi dua sekali panggil. Semain tahajud, kuliah maghrib, ceramah. Program macam betul-betul macam program apa orang panggil, macam camp ibadah, macam program keluar tablik tu, sebiji lah. Macam camp ibadah, macam keluar tablik tu sama lah. Begitulah program kami. Menangis semua sekali kalau tuan-tuan tengok nangis. Setiap pagi nangis. Dia jadi macam sebab nak tolong sampai nangis. Jadi sebab tu bantuan Allah datang. Begitu. Dia memang pertolongan Allah. Saya memang tak tahu nak semua macam mana pertolongan Allah. Dan juga sokongan daripada kerajaan Malaysia. Jadi saya melalui jalan yang betul dan pintu yang betul. Jadi saya tak lalu bawah tanah. Dia memang ada dengar ada terowong. Tapi saya tak tahulah ada ke tak ada terowong tu. Jadi kita melalui Wisma Putra. Yang beri sokongan penuh daripada awal. Masa tu Datuk Seri Syamuddin Husin dan dengan masa tu Datuk Ida Murni yang sama juga membantu Kepris, yang banyak juga membantu Datuk Aziz. Jadi samalah. Jadi memang orang-orang ni semua membantu. Macam tu. Memang yalah kita rakyat Malaysia kan. Jadi memang Wisma Putra membantu. Saya bersyukur pada Allah. Masya-Allah. Apa lagi soalan? Duit bayaran tu duit poket atau duit sumbangan? Memang duit saya sendiri. Ramai orang tanya saya kerja NGO ke tak, biasa beritahu lah kan. Semenjak 5 tahun lepas saya tak patut cerita dan saya pun kalau cerita saya sebenarnya tak patut. Kalau tuan-puan tanya orang besar-besar pun dia orang tak dedahkan dia punya akaun semua sekali. Jadi tak apalah saya beritahu saya tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza. Saya ulang sikit. Yang buka tabung untuk Gaza ni orang lain, ramai anak muda yang maaf yang maki saya bukan sikit-sikit. Ada keluarga saya mesej, maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk telan hidup saya tak pernah. Maaf babi, setan, dajjal, tak guna, penunggang. Kau ni tak guna, buang kopiah kau, buang jubah kau, buang ni, matilah kau kena panah peti, makan duit haram. Makan duit haram, mahal tu makan duit haram. Jadi saya baca tu saya senyum ni, tapi memang hati saya betul-betul luka. Sebab macam orang, taklah saya bukan minta orang balas saya ke terima kasih, tapi saya rasa macam saya tak pernah ucap macam tu pada siapa-siapa. Dan saya nak sebut nama orang pun susah. Inilah kali pertama paling banyak saya sebut nama orang dalam saya ceramah ni. Saya sebut nama orang kali pertama. Jadi so begitulah. So yang pakai duit saya sendiri dan kawan-kawan rapat dengan saya dan juga ada beberapa orang teman-teman yang rapat dengan saya. Jadi saya tak pakai duit siapa, jangan risau. Saya tak pernah buka satu pun tabung untuk Gaza. Tak pernah.
Saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Biar saya ulang lagi sekali, ramai yang dengar ni mungkin tak pernah tahu pasal tabung Gaza. Yang kutip tabung Gaza ni orang lain dengan niat untuk bantu Palestin, dengan niat yang ikhlas. Ramai orang yang sangat baik, yang ikhlas, sangat banyak bantu. Allah pasti balas semua kebaikan tuan-puan memberi sedekah semua sekali. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadir An-Nuri, milik Nadir An-Nuri. Jadi duit tu di isytihar dalam surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak nak campur urusan orang lain. Tapi 20 juta tu, kalau tuan-puan tengok, 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana sekarang? Setiap tahun 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, 20 juta tu ke mana? Nampak kan, buat ni sikit, ambil gambar kotak 2-3 kotak 20 juta. Tukar-tukar stiker, NGO tukar-tukar stiker 20 juta. Jadi macam tu ke cara tuan-puan terima. Jadi patut tuan-puan kena soal orang yang tanya saya, kena soal dia dulu sebab dia yang collect 20 juta. Dia yang patut janji semua nak serah kat Nadir. Dia lah salah satu orang boleh belanja, boleh bina semua sekolah kat sana, katanya anak yatim. Tapi rupanya rumah anak yatim tak boleh bina pun rupanya. Dia beritahu lah. Jadi tuan-puan boleh tanya dia mana pergi 20 juta tu. Dan tahun depan kalau ada bom lagi, tanya orang ni semua mana duit tu. Betul ke 20 juta tu sekarang kat akaun siapa? 20 juta tu sekarang dah transfer kat Nadir ke? Nadir pula dah transfer ke ejen sana? Ada satu resit tak tunjuk harga 20 juta. Setakat ni yang dia beritahu belanja 500,000 ke sejuta untuk makanan. Itulah yang dia update. Yang lain cuma plan-plan. Kalau plan tu saya ada. Menteri Pembangunan luar Gaza bagi saya plan semua sekali apa seluruhnya apa orang Gaza perlukan. Berapa rumah orang tak ada rumah, berapa orang. Itu saya pun ada juga. Saya ada. Tapi soalan berapa banyak kita beri dalam pembangunan tu atau boleh check kat dengan Nadir An-Nuri. Patut ditanya sebab melibatkan duit banyak. Jangan jadi macam seronok kan. Orang kena bom, kita pun collect duit. Prinsip saya lah, saya tak campur orang lain sebenarnya. Tapi dah campur lah ni sebab orang mula tanya saya. Saya terpaksa jawab untuk diri saya bukan ayat orang lain. Jadi contoh ada gambar budak lah. Kat Malaysia ada budak tepi jalan. Kita ambil gambar dia masuk Facebook. Kita letak nombor akaun kita kat bawah. Soalan kita, berapa banyak duit masuk dalam akaun tu kita bagi kat budak tadi? Berapa banyak kita bagi? Banyak orang letak gambar, pergi pun tidak, tengok pun tidak, lawat pun tidak. Lepas tu ambil duit untuk tu. Budak tu kepala dia meletup, pecah, kaki tercabut, hilang keluarga. Semua keluarga mati. Macam Dr. Aiman, semua keluarga mati kami ziarah. Seorang yang nak tinggal 18 tahun. Nenek, atuk, pakcik, cucu, sepupu, semua sekali. Dr. Aiman tu yang bina yang jaga pusat COVID dekat Hospital Syifa. Semua sekali kena bom, semua sekali, semua keluarga dia mati. Tinggal seorang anak 17 tahun. Soalan saya, contoh kita letak gambar tu, letak nombor akaun. Ada tak kita pergi jumpa anak dia, bagi duit dekat anak dia tadi tu? Ada tak kita bagi? Kita letak gambar budak meletup kat tepi bom, letak begini-begini. Ada tak kita bagi benda tu? Itu yang patut kena tanya. Kita pun sedekah, kita pun percaya, Masya Allah, tawakal kan. Member pun hari-hari buat live kan. Buat live hari-hari buat live. Ajak saya live, buat live semua sekali. Kutip duit kan. Beliau kata dia nangis dengan satu hati. Dia dapat dalam masa tu dapat 5 juta. 5 juta, bangga kutip duit. Kita bangga 20 juta. 20 juta tu sekarang kat mana? Tuan-tuan dah nampak 20 juta tu kat mana? Letak gambar, ulang-ulang gambar 20 juta. Resit ada resit semua sekali. Tuan-tuan boleh check. Jadi yang tuan-tuan patut check dia, bukan saya. Sebab saya, wallahi, saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Jadi tuduhan supaya saya kena terang duit saya pergi Gaza, saya pakai duit saya sendiri, saya belanja duit saya sendiri. Dan tak patut saya beritahu berapa banyak. Dan tuan-tuan nak suruh saya ikhlas, orang suruh ikhlas, tapi nak tanya berapa banyak saya dah belanja, jadi saya rasa saya tak patut terangkan. Jadi siapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Siapa tak percaya, saya ada bukti semua sekali. Nanti saya kalau saya, tapi saya tak, nanti saya serahlah bukti semua. Saya tadi lagi balai, saya dah penuhkan report semua. Bukti-bukti itu saya dah serahkan. Masya Allah. Seterusnya, biar langsung soalan. Tuan-puan ada soalan boleh tanya. Siapa nak tanya dekat ni, kita ada media ni, ada banyak. Terima kasih semua media ni. Masya Allah, ramai betul lah media ni. Banyak media. Berapa media ada? Ada 11 media utama. Semua sekali yang besar-besar ni. Jadi bolehlah tanya soalan, nanti saya jawab. Itu pasal Nadir An-Nuri. Dan juga NGO-NGO yang sekarang semua tengah tanya saya punya ni. Saya punya duit Gaza, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Patut tuan-puan tanya kat dia orang. Ramai maki teruk, saya fikir kenapa dia teruk sangat maki. Oh, bos saya faham. Sebab dia bayangkan saya bawa duit Malaysia. Dia bawa duit Malaysia, banyak duit kerajaan, duit NGO, duit ni dah. Saya tak bawa duit siapa-siapa. Saya pergi atas inisiatif saya sendiri. Saya semai hajat doa. So begitu. Terima kasih semua Saya ada soalan lagi pasal ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada? Jadi saya jawab pasal Caprice. Caprice tanya saya, Caprice hantar tuduhan daripada saya.
Dia beritahu datang ke Gaza, dia rancang dia tulis dekat story, dan dia cakap juga dalam beberapa live dia saya sebutlah Caprice, dia cakap Caprice, Nilofa, suami Haris dan Abid Liu akan pergi sekali. Tapi apa Abid Liu buat, dia kata Abid Liu buat, dia ambil dokumen patut pergi sekali, tiba-tiba Abid Liu lari pergi jumpa Datuk Seri Syamuddin, Abid pergi, dia kata. Terus Abid Liu pergi sendiri sebab tak nak pergi orang lain. Wallahi, saya tak pernah jumpa tiga-tiga nama termasuk Caprice. Saya tak pernah berbincang dengan semua sekali orang ni untuk pergi ke Gaza. Saya tak pernah bincang dengan Nilofa, dengan Piu Haris. Saya tak pernah bincang dengan Caprice nak pergi Gaza. Saya tak pernah mesej Caprice panjang untuk pergi Gaza tu, tak pernah. Masa saya kat Gaza, tiba-tiba dia mesej, "Ustaz, apa khabar?" Jadi saya balas, "Khabar baik, doakan baik-baik." Sebab saya tak, tu lah. Jadi tuduhan daripada saya yang saya bawa lari dokumen, saya pun macam saya tak tahu kenapa. Saya sangka baik dan saya tak nak teruskan dah pun. Tapi saya macam fikir mungkin saya sangka baik lah. Mungkin dia penat, dia stres, mungkin dia tak sedar apa berlaku. Saya fikir untuk dia pun ada naik kereta terbang, dia kena makan pil semua sekali kan. Jadi saya fikir mungkin tu, saya maafkan lah sebagai saya doakan dia. Tapi dia berkeras juga, tak tahu imajinasi ke apa semua sekali. Dia cakap saya bawa lari dokumen. Dan wallahi memang tak ada, saya tak pernah jumpa Nilofa tu. Saya tak pernah jumpa Piu Hari. Jumpa pernah lah, tapi untuk pergi Gaza ni tak pernah. So sebelum ni tak, dulu lama lah, sebelum kahwin tu ada lah. Jumpa Nilofa kat program meletup tu je lah. Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni pada kata Caprice kan, dia kata pada mak Nilofa beritahu. Jadi saya pun tak nak macam-macam cerita, dah jadi macam drama ni lah. Jadi saya tak nak campur. Tapi sebab dia tanya juga, saya tak ada bawa lari dokumen apa saya nak lari. Saya cuma mohon nak keluar Malaysia cara biasa aja. Siapa nak keluar Malaysia apa-apa semua sekali, boleh mohon dengan immigration. Ada borang tu beritahu borang nak keluar negara. Yang paling senang nak keluar negara ni, kau nak keluar, anak belajar luar negara. Kedua, kau nak keluar negara atau urusan perniagaan, tu susah sikit. Ketiga, NGO ni kalau mendesak, tu cara isi borang tu sendiri. Sebab tu jangan kita suruh orang sana, suruh NGO ni buatkan wakil, jangan buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita nampak urusan tak susah, senang. Tapi kita tak faham, kita serah ke orang, akhirnya kita mula tu dokumen apa nak buat lari. Tak ada dokumen apa, wallahi tak ada. Pergi sendiri je, pergi dengan tim. Saya ada minta pendapat beberapa NGO macam nak pergi, tapi tak ada yang boleh bawa saya pergi terus. Ada satu NGO beritahu dia boleh bawa Ustaz, tapi kena submit je lah pasport. Nanti bila-bila kalau ada kepanggil boleh pergi. Saya cakap saya sakit, saya nak pergi sekarang. Lepas tu saya dah, sebab saya tak boleh tahan tengok Gaza meletup. Saya raya pun tak raya tengok orang Gaza. Raya pun jadi tak raya tengok tentang orang Gaza. So apa lagi tuduhan beliau? Tuduhan beliau saya sembah sujud kaki menteri kat Gaza. Itu fitnah yang sangat melampau sebab dia melibatkan akidah saya. Jadi dia mati-mati cakap saya cium kaki menteri. Takkan, wallahi takkanlah saya nak cium kaki orang. Saya nak cium kaki orang, cium kaki tak. Biasa begitu. Menteri tu pegawai orang utama menteri tu, beliau Dr. Mahmud, nama Dr. Mahmud memang terkenal kat sana. Dia memang banyak bantu orang dan dia raikan semua siapa-siapa yang datang, dia raikan. Tuan-puan dapat rezeki masuk, dia pun raikan. Dia akan tolong tuan-puan. Dia kata demi Gaza ni bukan milik seseorang individu. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza milik semua orang dalam dunia. Maksudnya apa? Palestin ni memang kiblat kita yang pertama kalau orang Islam. Dan dari segi kemanusiaan, orang bukan Islam pun kat sana dia orang kena bom. Dia orang baling batu, dia kena bom. Setakat baling batu, dia kena bom. Munasabah lah. Cara selesai kau baling batu dengan kena bom. Dia baling batu, tapi dia kena bom. Baling bom, siapa baling dulu kita bincang lah. Memang tak selesai. Jadi baling batu, dia kena bom. Jadi celah mana? Dia tak dapat keluar daripada negara. Penjara terbesar dalam dunia. Dia tak boleh keluar daripada negara dia. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh keluar. Pergi macam ni tak boleh. Budak-budak dapat ubat pun susah. Hampir 6 bulan. Tunggu orang mati pun dapat ubat. Dan setengah ubat. Dia bukan macam kampung, hulu ke tak. Jadi memang tak ada. Memang cium kaki tu memang tak ada. Tu mereka kata part cium kaki tu macam drama. Mereka drama. Memang tak ada. Betul, tak ada. Takkanlah cium kaki. Tak ada, memang tak ada. Dia datang gini, kami dah nak balik. Biasa tahu cerita dia. Saya cerita kat dia macam ni lah. Esok pagi dah nak balik. Saya cerita macam kawan-kawan. Saya dengar dia stres. Saya dah nak balik, saya call dia. Saya masa tu kat Gaza. Dia tak dapat masuk Gaza. Belum dapat. Mudah-mudahan kalau ada rezeki masuklah tahun ni, tak tahun ni, tahun depan. Jadi dia nak masuk Gaza, tak dapat. Jadi dia bukan boleh macam masuk nama, daftar tak. Kita kena serah nama. Kementerian kat Mesir ni kan tempat memang perang. Jadi dia kena check nama kita, nama ayah, nama bin. Kok kita ni pengganas ke apa, semua nak kena check. Nama tu kena check, nama atuk pun dia minta. Jadi memang kena periksa macam cerita
tempat perang, bukan boleh macam masuk nama, masuk nama aku sekali aku ikut. Dia tak macam tu. Memang kena serah nama. Nama pun dalam tim saya berapa orang, dia terpaksa keluarkan. Dia nak 10 orang. So masuk 10 orang. Dia nak berapa orang, berapa dia minta kita masukkan. So dia beritahu apa. Jadi bila kita nak balik, Dr. Mahmud datang kat bilik saya. Dr. Mahmud tu bayangkan menteri datang bilik kita. Tuan boleh bayang tak kalau macam orang macam kita timbalan menteri lah. Timbalan menteri datang bilik kita. Macam mana timbalan menteri datang bilik? Datang bilik, siap terima kasih. Dia tak berhenti cakap saya baik. Tapi tu tak apa saya fikir. Saya cakap kat dia lagi baik. Saya menteri kat Malaysia ni pun saya jumpa baru-baru ni lah. Sebelum saya tak pernah jumpa menteri-menteri pun. Sini orang kampung, orang biasa je. Orang nak raikan terima kasih kat saya gembira. Tapi ni menteri, timbalan menteri datang bilik. Sebab bagi dia Gaza ni perjuangan. Dan bagi dia Gaza ni telah lama tertindas. Jadi siapa datang dia raikan. Saya pula orang pertama pula masuk, mesti dia raikan. Jadi saya kata esok saya punya jadual yang apa laki tua tadi, tentera semua dah standby. Apa ni kita kebas standby, kami pukul 5 pagi kena keluar. Nah tu cerita dia. Sebab kami memang 3 hari je. 3 hari ni tapi kami buat banyak-banyak kerja. Memang orang yang bawa kami bukan semustahil tapi akhirnya berjaya. Saya puji bagi Allah. Kami nak keluar pagi-pagi. Tapi kami tak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan jadi masalah. Sebab kita kebas dah standby, dia ikut time. Betul-betul macam cerita TV juga tapi ikut time. Betul-betul tak boleh terlambat sikit pun tak boleh. Tapi menteri ni minta kita jumpa dia sebab dia dah pada awal dia sebab kita patut sampai siang dah sampai malam. Dia buat apa? Dia bagi kita, Masya Allah Dr. Mahmud baik sangat. Dia bagi kita sijil anugerah Duta Muhibbah Palestin. Duta Muhibbah Palestin. Bukan saya seorang dapat, tim saya semua saya dapat. Wallahi kami tak minta, tak tanya, tak bayar. Lagi sedap kan. Kepis kata kami bayar sijil tu. Dia beritahu pada beberapa orang dekat live dan tak ramai sangat. Saya bayar sijil, beli sijil. Saya cakap kat dia, saya cakap kat Kepris, nanti kalau masuk ke Gaza, kalau menteri ajak jumpa sebab dia bukan nak apa, dia nak hargai kita, jumpa dia. Karena kita sibuk buat kerja kan, kita bukan menteri, jadi kenapa nak jumpa menteri, nak jumpa apa. Tapi bila kita dah pergi sana, rupanya kita wakil Malaysia kan, rupanya macam tu kita wakil negara kita. Jadi kalau macam kata dia pergi jumpa, nanti dia bagilah sijil apa Muhibbah Palestin ni, mudah-mudahan adalah kenangan. Dia cakap itu kenang-kenangan bahasa kawan-kawan. Tapi tak sangka dia cakap saya kata saya beli sijil Gaza. Saya tak beli, wallahi tak beli. Wallahi memang tak ada beli. Saya bukan nak, saya banyak lagi hidup saya per hari doa, ya Allah jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Itu doa saya semenjak dulu. Jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya, atau hidup saya jadi haram. Hidup saya dah berniaga elok. Saya punya berniaga pun tak pakai kabel-kabel. Kalau tuan-tuan tengok berniaga pada dulu sendiri semua sekali. Saya buat training, tak ada pun sendiri semua sekali. Baru-baru ni rezeki ada, dapat kawan-kawan yang ikhlas, baik, orang besar atau orang biasa. Jadi kita meraihkanlah orang yang ikhlas nak berkawan kita. So Nabil doa Lizi. Jadi apa tadi? Sampai nanti soalan? Jadi Kepis tadi soalannya apa tadi? So saya memang tak dicium kaki. Memang kawan baik. Sampai sekarang mesej. Kalau tuan nak tengok mesej pun sampai sekarang mesej. Ada Nadia Nuri pada tunjuk petikan mesej tu. Sampai sekarang saya masih mesej lagi. Masya Allah. Soalan? Jadi memang tak ada minta. Memang tak ada apa cakap tadi. Memang sampai sekarang kawan baik. Lepas tu saya ada tanya juga, Nadia Nuri ada print screenshot beritahu yang dia cadang dekat Menteri Gaza tu, dekat Dr. Mahmud, supaya bagilah apa projek kat Ustaz Biliu sebab dia terkenal, supaya buat begini-begini dan sumbang begini-begini. Dia cakap dia cadang. Tak apalah siapa cadang siapa mula. Memang macam Gaza. Bila saya sampai sana, tahu tak apa tu dia Nadia Nuri dia cakap dua. Satu dia cakap dia yang cadang pada menteri tu. Kedua dia cakap pada ni dalam dia punya situ, dia beritahu Palestine Red Crescent ni stres sebab saya nak buat benda yang banyak menyusahkan dia. Jadi dia nasihatkan dia orang supaya bersabar. Jadi dua-dua tu saya rasa, saya tak tahu boleh tanya dia balik, tapi saya rasa dia tipu. Maaf saya tak jarang cakap orang penipu, tapi memang sangat menipu. Sebab tahu tak apa? Sebab Palestine Red Crescent tu masa sampai, dia duduk sebelah saya. Rupanya dia beritahu pada semua orang, dia lah wakil Malaysia semua sekali. Dia lah wakil dan dia lah tahu semua sekali begitu begini. Tak apalah tu, saya pun tak kisahlah. Dia nak mengaku begitu. Tapi yang lebih ni, Palestine Red Crescent cakap dia pun tak apa kenal Nadia tu. Dia pernah nampak Nadia, tapi dia pun tak kenal Nadia. Bayangkan orang kuat yang bantu kat sana Palestine Red Crescent, dia kata dia tak kenal Nadia. Dia tak kenal Nadia. Tak kenal. Jadi sebab tu saya kata kita kat luar, kalau orang cakap dia tak kenal Biliu, saya pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kalau orang kat Malaysia tak kenal, macam saya tak kenal langsung, tak kenal ceramah. Tapi kalau saya orang kat Gaza langgar, saya tak kenal saya langsung, saya sikit pun tak kecil hati. Sikit pun tak kecil hati sebab yang bukan negara kita. Kita boleh kat negara kita mungkin kita hero bagus. Kat luar orang tak kenal pun kita.
berapa nama je dalam Malaysia ni selepas sampai luar negara orang kenal. Berapa nama boleh kira dengan jari. Tak payah sebutlah nama tu, tapi tuan-tuan boleh check kat luar negara, ada siapa orang Malaysia ni yang buku dia dekat luar negara, nama dia dekat luar negara, ada berapa nama je. Jadi tak kisahlah, bukanlah satu kebanggaan mesti nama kita terkenal, tapi kisahnya saya nak jawab sekarang. Presiden Kasim dia kata dia tak kenal Nadir. Dia pernah nampak Nadir, pernah nampak lah, dia kata tapi saya tak kenal Nadir, dia kata. Saya tak ada pernah, langsung tak pernah berurusan dia. Jadi dia beritahu Presiden Kasim mengadu kat dia. Jadi benda tu sangat mustahil sebab dia orang berhubung kait rapat dengan kita orang sampai sekarang. Dan juga isu ni timbulkan, dia kata saya telah malukan Malaysia. Tu tuduhan yang sangat berat, malukan Malaysia, sehingga saya pun dia beritahu untuk saya ditanya balik, dia yalah kerajaan Malaysia tanyalah balik kenapa saya ada malukan apa semua. Saya pun tanya, dia orang tak jawab lagi. Dia orang tak jawab kenapa saya malukan tu, tapi akhirnya rupanya orang Kepri dah viralkan. Rupanya sebab gambar, dia kata gambar kan. Punya sebab gambar, dia kata gambar Buaya Haji Bau ni, 2 saya beli kat sana. 1 saya bagi kat Hospital Al-Shifa, kedua saya bagi dekat Hospital Al-Quds, Al-Quds dengan Al-Shifa. Dan satu lagi saya beli banyak betul kursi roda dan juga alat sukan untuk yang adik-adik yang bersukan tu, saya bagi dia orang ada hadiah-hadiah. Banyak saya beli hadiah, kursi roda, banyak saya beli, beratus juga kursi roda saya beli. Janganlah obat semua sekali, banyak lah. Bagi saya banyak lah, tapi kalau bagi mereka, bagi Nadir kecil ke, saya tak tahulah. Bagi saya banyak lah. Luak jugalah duit saya, luak. Luak duit. Jadi apa lagi? Jadi tuan kata saya buat rumah anak yatim. Rumah anak yatim untuk jadi sekolah, pendidikan. Alhamdulillah sekarang dia lagi, segala puji bagi Allah. Apa lagi? Kita buat tempat bagi makan, ada bagi makan free. Apa? Kemudian, so begitu. Dan soalan juga kenapa blok Caprice? Biar saya beritahu. Kenapa blok Caprice? Jadi memang saya kalau benda negatif saya blok. Bukan sikit punya negatif. Biar saya beritahu bapak saya tengah sakit. Bukan sakit biasa, doktor kata tinggal 10 hari. Ramai ingat macam saya main-main ke tak, bukan saya, betul-betul ada 10 hari. Saya sayang ayah saya lebih pernyawa saya sendiri. Segala-gala hidup saya tentang mak ayah saya. Kalau orang kenal saya, hidup saya tentang mak ayah saya. Saya sayang ayah saya. Hari menangis, sakit jantung saya berdebar, jantung saya laju sepanjang sana memikirkan ayah saya. Tapi ni perjuangan ayah saya suruh teruskan usaha kat Gaza sampai selesai. Jadi bila saya sampai kat KL, saya minta kebenaran KKM. KKM pun post yang saya pergi ziarah ayah saya. Dan memang boleh ziarah ayah, ramai orang cakap tak boleh ziarah. Kalau positif COVID meninggal, memang tak boleh. Jadi saya tak ulas sebab tu. Tapi ayah saya negatif, ayah saya buat ujian negatif. Saya pun dah negatif. Saya dah buat ujian tu 2 kali saya negatif. Sebelum gerak pada Mesir, Egypt, sampai saya masuk kat KL tu, KLIA buat satu ujian, saya dah negatif, saya dapat kebenaran KKM. Untuk pergi tu pun saya kena pakai full PPE dan saya kena pergi dalam tempoh yang sekejap, setengah jam je. KM bagi 1 jam, hospital Gleneagle bagi saya setengah jam. Jalan dikosongkan dan memang saya negatif COVID setakat tu sampai saya tengok ayah saya. Sampai takkan saya tak boleh tengok ayah saya mohon lulus. Seorang pun boleh mohon juga. Sebab tu kalau mohon di balai, mohon ada rezeki lulus. Saya doa semua dapat jumpa ayah dia. Tapi dia mesej saya, satu dia mesej saya panjang. Dia tunjuk yang dia post ni. Bukan saya nak berdedahkan semua ni. Bagi saya sebenarnya WhatsApp, DM, PM ni benda yang private dan tak patut didedahkan pada siapa. Kalau kita berkawan dengan orang, apa-apa yang orang WhatsApp dengan kita, benda yang private, DM, tak boleh post ke awam tu kalau kita nak berkawan dengan orang. Kecuali nak post, kena tanya boleh tak saya post ni? Tu kawan. Sebab kadang bahasa-bahasa kawan-kawan kita. Jadi tu tak apa jadi. Saya pun, dia mesej saya. Satu, dia tegur saya pasal patung tu. Dia cakap saya terlalu nak media punya. Dia post part tu. Tapi part kedua dia tak post. Apa part kedua? Dia kata dia tegur saya. Dia kata saya tak patut post sebab ramai orang Malaysia tak dapat ziarah ayah dia masa sakit. Ayah saya bukan sakit. Ayah saya nazak nak pergi dah. Jadi tak bagi saya pergi lawat ayah saya. Macam mana ustaz dapat kebenaran dan ustaz post. Kalau benda tu tak valid, KKM pun tak share. KKM siap share. Doakan ayah ustaz sihat. KKM yang tak ada hubungan dengan saya, maksudnya saya tak adalah, tak tahu siapa takbir urus Facebook KKM, itu pun dia cakap doakan ayah ustaz, punyalah baik. Ini sebagai macam kawan, sahabat, tiba dia boleh marah macam tu, luka hati. Saya tu terasa manusia biasa. Saya ambil phone tu, saya lontar ke tepi. Saya lontar, saya sedih. Macam saya satu buat tu, lepas tu kedua dituduh tu, dan rupanya dia dah forward dah benda tu kat kerajaan Malaysia. Saya dah kena tanya, saya sedang di soal siasat. Saya dah penat, saya guna duit saya sendiri, saya tak minta duit orang, saya cuma minta tolong dan alhamdulillah dia bantu saya. Tiba-tiba saya di soal siasat. Jadi bila saya kena soal siasat, benda tu bagi saya macam melampau dan saya sangat sedih dan saya tak dapat jawab apa-apa. Dan saya nak sudahkan ayah saya je. Dan betul rupanya beberapa hari lepas tu ayah saya meninggal dunia. Saya dapat jumpa sekejap je.
Tapi alhamdulillah masa jumpa ayah saya tu, nak tahu tak apa dia? Masa jumpa ayah tu dia sedar sikit. Dia cakap saya, Abi ambil lotion tu, sapu kat badan. Ambil apa lotion, dia minta sapu kat badan dia. Lepas tu dia minta saya tolong tuangkan air kat mulut dia. Dia tak sedar. Tapi time saya nak pergi tu, ayah saya sedar. Saya sebulan nangis rindu nak jumpa ayah saya. Saya bukan nangis sebab saya kena, dia tak rindu ayah saya. Dan dia tahu pasal masa saya nak pergi tu, dia dengar pasal apa orang cakap pasal saya ni, ayah saya tahu. Pasal Nadir cakap live tu. Bukan nangis sebab saya kena, dia tak rindu pasal Nadir cakap live tu hari. Benda saya nak tahu pasal saya. Jadi dia pun live cerita pasal saya, salah jalan ni, bukan Afrika, bukan itu ini. Ingat memang tak boleh masuk, macam mustahil kalau masuk juga memang wali. Tahu berdekat-dekat live dengan Firdaus Wong. Ayah saya pula tahu. Mana dia pergi tu dalam keadaan dia tapi alhamdulillah nak tahu tak apa yang jahit. Doktor kata 10 hari. Tapi sempat sampai saya balik dan sampai saya habis ngam-ngam habis kuarantin. Habis saya kuarantin, saya tengah baring. Memang nak keluar malam tu, orang beritahu saya, Ustaz, ayah Ustaz dah tak ada. Ayah Ustaz dah meninggal dunia. Ayah Ustaz meninggal. Jadi ke muncak perjalanan. Bagi kawan, air mata ni, kalau kawan tengok kawan menangis, dia menangis. Tapi banyak juga orang mesej saya, air mata saya ni air mata palsu, tapi saya pun tak hidup untuk orang lain. Banyak orang tulis rasa saya nangis, orang kata saya main perasaan, tak apa kan. Mungkin dia orang masih ada ayah, ada mak. Satu hari bila tak ada ayah, tak ada mak, orang tahu. Dia kata, kenapa Ustaz ambil video? Dia hentam saya untuk ambil video ayah saya. Adik-adik saya pun tak cakap, biar saya beritahu sebab apa saya ambil video ayah saya. Tak patut pun saya terangkan.